Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqarah ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, ma'rifatullah, sifat ihsan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga kita yakin benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha hidup, dia yang menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita di sekalian alam ini. Tiada lain yang kita ma'rifatkan melainkan dialah yang sebenarnya memberikan kepada kita kefahaman dan memberikan segala-gala, iaitu penglihatan yang cerah, di mana kita melihat dengan penglihatan Allah, kita akan melihat semua ciptaan-ciptaan Allah itu semuanya berasal daripada Allah, dan kita mendapat keesaan Allah. Sesungguhnya sekalian yang Allah jadikan itu sebenarnya menyatakan ketunggalan, keesaan diri Allah, cerita-cerita dia. Alhamdulillah, inilah mata pelajaran yang dibawa oleh daripada Nabi Adam AS, daripada Nur Muhammad. Ini dikatakan ilmu titik, ilmu yang pertama-tama menjadi satu huruf ataupun ayat-ayat. Maka titik inilah akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan ayat-ayat Allah, maka Allah menciptakan titik, dan Allah memberitahu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa di dalam Al-Quran itu kurang lebih 6,665 ayat. Maka semua itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Seluruh Al-Quran itu ibunya adalah, induknya adalah surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu terhimpun di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalam kalimah huruf ia panggil ba ataupun barakatan. Diberkatkan sekalian alam ini, barakatan. Dan huruf ba itu, kata Nabi SAW, ia berasal daripada huruf titik. Bukan huruf alif tapi huruf titik. Maka titik itu adalah yang bernama titik yang terzahir Muhammad. Bila titik yang gaib itu sebelum menjadi titik bernama Ahmad. Itu tadi. Jadi Ahmad dan Muhammad itu sama juga. Muhammad terzahir di dalam Muhammad itu adalah Ahmad, dan Ahmad pergi mengesakan Allah. Jadi titik segala ilmu adalah ilmu-ilmu tua adalah dikatakan tiada. Yang ada hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain, Nur Muhammad itu adalah sifatullah, sirullah, menyatakan dirinya jua. Jadi inilah ilmu yang paling sejati yang Allah Subhanahu wa taala hendakkan kita memilikinya.
Sekiranya kita tidak memilikinya, maka kita tidak menyaksikan. Maka kita tidak menyaksikan, maka kita tak dapatlah menyebut ataupun kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya menyebut aku naik saksi. Kita nyaksi tapi kita tak tahu apa yang kita saksikan. Bahawasanya saksi itu adalah dia yang memberikan kita penyaksian, penglihatan yang terang daripada Nur Muhammad untuk menyaksikan bahawasanya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak di antara kita menyebutnya tetapi tahu kalimah maknanya menyaksikan tetapi tak tahu nak mengakhlakkan. Kerana dia hanya menyaksikan bahawasanya memang sipulan-sipulan itu ada di dalam rumah. Dia hanya menyaksikan tapi dia hanya menyebut kerana rumah itu masih berhijab, maka dia mengatakan dia menyaksikan rumah, bukan menyaksikan siapa pemilik rumah yang ada di dalam rumah. Yang dipanggil tadi rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi dia memandang kepada rumah, menyaksikan bahawa rumah, tidak menyaksikan siapa yang empunya rumah. Maka itu dia berlegar dalam kebingungan, berada ke dalam dahsyatnya kesyirikan, iaitu dia berada di dalam besarnya kerugian. Innal insana lafil khus. Maksud Allah kalau dah menyebut lafil khus, manusia dalam kerugian, itu tu dah teruk amat rugilah. Lebih teruk daripada binatang lah rugi dah. Jangan kita pandang ringan wal asr innal insana fil khus, kita rasa macam tak rugi pula. Kita sebenarnya rugi selagi kita tak kenal apa itu kalimat yang saya cakap terkumpul daripada 6,665 ayat terkumpul dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terletak pada huruf ba dan terletak pada huruf titik. Titik tu ada yang zahir, ada yang gaib sebelum dia tertitik itu. Maka titik yang gaib tu bernama Ahmad untuk mengesakan Ahad. Itu kenderaannya daripada Muhammad. Jadi segala ilmu tu kena ada kenderaannya untuk sampai mengesakan Allah. Kerana Allah menjadikan sekalian alam ini baik ke buruk ke tinggi ke rendah ke hina ke mulia ke apa pun posisi sekalian alam ini, baik malaikat, baik iblis, baik nabi, baik binatang, baik segala-galanya, semua makhluk jin, semuanya adalah berunsur daripada Allah yang menjadikan. Jadi Allah yang menjadikan hidup, Allah yang tahu mengatur, menyusun posisi-posisi mereka. Maka orang-orang yang tidak terhijab, orang-orang yang sentiasa Allah dah berikan kurniaan dari Al-Haq, iaitu kebenaran ini, dia menampakkan yang titik, iaitu yang aslinya, iaitu dia nampak Allah dahulu hingga hilang keakuan dirinya. Maka tidak ada siapa yang menghalang kalau Allah dah mengurniakan ilmu yang tua ini di sisi Allah, ilmu mengenal Allah dari Allah ini. Bila sesiapa Allah telah anugerahkan, maka tiada siapa menghalanginya untuk tidak ada pun yang terhijab di sekalian alam ini. Mereka pasti akan melihat dengan jelas, kerana semua yang Allah ciptakan itu akan membawa, menyebut kalimah tak ada, yang ada hanya Allah. Baik dia iblis, baik dia malaikat, baik dia jin, Ya'juj Ma'juj, apa pun sebenarnya dia menyatakan skrip-skrip, cerita-cerita yang Allah nak perkenalkan diri Allah yang esa. Inilah bila Allah dah kurniakan kepada orang ini, orang pilihan Allah, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi-nabi, wali-wali Allah, orang arifin billah, tak ada siapa boleh menghalangi bila Allah dah membukakan mukasyafa ghaibul lil fuqara. Beruntunglah orang-orang itu, kerana benar-benar ini yang dikatakan dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga lebur di dalam nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang keakuan dirinya, dan Nur Muhammad menghilangkan, meleburkan di dalam nur zat Allah Ta'ala
untuk sebenarnya yang esa, yang ada, yang tunggal. Sekalian alam ini yang ada adalah menyaksikan itu diri Allah sendiri, tidak lain yang dipandang. Ya, menyaksi, disaksikan, berbeza-beza kefahaman ataupun kefahaman yang diberikan oleh Allah. Kefahaman yang diberikan Allah iaitu naik saksi, bukanlah naik, tapi Allah memberikan, terbukakan hijab, memberikan kita kefahaman bahawa kita menyaksikan dengan penyaksian mata penglihatan Allah. Di situ yang original, bahawasanya bila kita melihat sekalian alam ini, kita tidak nampak lain melainkan kita nampak dialah yang keesaan, dialah yang ada, tak ada yang lain. Ini yang betul-betul yang dikatakan kita ini bersyahadah. Ya, perbetulkan syahadah kita. Ya, kalau selagi syahadah kita tidak betul, maka yang lain-lain turut akan tak betul. Sebab ini ilmu yang mana titik pusat ma'rifatullah ini di sini. Iaitu seluruh yang nanti kita lihat termasuk diri kita tidak ada. Nyata jelas yang kita lihat sekaliannya adalah menggunakan penglihatan Allah, pendengaran Allah, hidup Allah. Semua kudrat, iradat, semua kita nampak, semuanya berlangsung daripada awal penciptaan Nur Muhammad hingga sekarang, hingga nanti di padang mahsyar, hingga dah masuk syurga neraka, semuanya kita akan nampak. Itu semua tangan-tangan kekuasaan Allah, tangan-tangan pentadbiran Allah sejak azali dan abadi, sejak awal, akhir, zahir dan batin, seluruhnya kita nyaksikan benar-benar dengan penyaksian yang Allah berikan, bahawa tak ada lagi meragukan bahawa aku naik saksi, ya Allah, Engkau yang memberikan penyaksian tu kepadaku, bahawa Engkaulah yang esa, Engkaulah segala-galanya. Di situ baru betul syahadah kita. Baru betul kita boleh bawa dalam kehidupan kita bahawa ini yang dikatakan ahsanu amalah. Ini yang dikatakan tadi Allah melihat tu tadi, betul lah ahsanu amalah. Betul-betul kita nyaksikan benar. Sekalian yang hak, yang batil, iblis ke malaikat, semua kita nampak dia bergerak, diam, semua posisi apa pun, semua je daripada kehendak-kehendak dan juga aturan pentadbiran Allah. Bila dapat kita duduk di situ, maka turunlah yang dikatakan iaitu karamah. Karamah. Makna karamah ni bukanlah kita ada kuasa, sesuatu kuasa yang hebat, bukan. Kita boleh jalan atas air, kita boleh terbang, kita boleh langkah satu langkah Adam boleh sampai Mekah dalam sekelip mata. Kita boleh tahu ini sekian, bukan. Karamah ini, karamah dimuliakan. Karamallahu dimuliakan oleh Allah. Sebabnya kita tak ada keakuan diri, kita buangkan, kita dapat dikurniakan Allah, hilang lebur diri kita, maka Allah meletakkan. Kalau Nabi mukjizat, kalau orang-orang yang bukan selain daripada Nabi dah tutup, mana dipanggil karamah. Karamah Allahu wajah, dimuliakan oleh Allah wajah. Kerana dia tidak memiliki wajah, kerana setiap yang memandang kepada wajahnya adalah memandang wajah Allah, maka orang akan nampak, orang akan jelas terasa memandang wajah dia, memandang wajah Allah. Dan dia sendiri tidak lagi mau memiliki wajah, selain yang ada adalah siapa yang menggunakan wajah kepadanya, itu yang diharapkan orang melihatnya memandang wajah Allah. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu makna karamallahu wajha. Contohnya Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu, Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Jangan kita ingat dia punya kesaktian. Bukan, itu nombor 10. Bukan saya kata tak ada. Tapi nombor 1 dia sentiasa dalam diberikan kemuliaan wajahnya. Maknanya wajah Allah. Maknanya jangan pula kita salah faham, makna wajah Ali itu wajah Allah, bukan. Orang memandang wajahnya je nampak wajah Allah. Begitu sekali Allah Ta'ala kurniakan
kepada orang-orang yang kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau lagi dia berdoa, dia tidak mau seperti mana Abu Yazid meniru, mengikuti jejak langkah Sayyidina Ali, berdoa seperti mana Sayyidina Ali berkata, jangan biarkan orang-orang memandangku, memandang wajahku, melainkan memandang wajahmu ya Allah. Supaya orang yang memandang tu tidak lalai. Dia sentiasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Sayyidina Ali dan orang-orang yang arif billah, mereka ni sentiasa menyaksikan Allah lah terlebih dahulu. Sebelum sesuatu yang Allah sekalian alam jadikan, termasuk dirinya, dia melihat dengan penglihatan Allah, maka dia nampak segala sesuatu bergerak dengan sekali pandang sekalian alam ini. Dia hanya nampak satu. Semua yang bergerak ni berjuta-juta, yang tak mampu kita hitung, semuanya itu bergerak diam, apa pun semua dia nampak Allah lah yang memainkan peranan. Dan mereka semua la tataharraku zarratan ila bismillah. Beginilah keadaan-keadaan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Dan ini yang dibawa oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berita gembira. Ini yang manusia-manusia pada akhir zaman ini anggap asing, hingga kan dia mengatakan kita ni mengaku Tuhan. Padahal ini bukan ilmu wahdatul al-haq, maknanya mengesakan al-haq. Dialah yang ada mengesakan dirinya, bukan kita. Tetapi kita hanya mentajalikan. Bukan kita ni ada, kita mentajalikan dia yang hidup. Kita mentajalikan bahawa dia yang memuji dirinya sendiri. Kita mentajalikan bukanlah kita yang mendengar, tapi pendengarannya. Itu nak dimahirkan, itu nak diarifkan dalam kehidupan kita. Kalau ini pun kita tak boleh nak terima, bagaimana kita nak berakhlak yang mulia di dalam kehidupan kita ni? Maka yang ada adalah akhlak buruk, iaitu sesuatu yang kita buat, kita nak imbalan, kita nak upah, kita takut ni, kita takut ni. Kita masih duduk dalam keadaan tu. Bila duduk dalam keadaan tu, kita menyembah Allah kerana takut nak diazab. Kita menyembah Allah kerana nak nikmat, bukan nakkan Allah, pemilik nikmat tu. Bukan kita takut kepada pemilik azab tu, tetapi kita takut azab tu. Jadi selama juga kita menyembah kepada sesuatu selain Allah, tetap juga kesyirikan, tetap juga kita bergelumbang dalam kenajisan, berada di dalam kerugian yang besar. Innal insana lafil khusr. Ingat, wal asr, kita sambungkan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pembuka. Makna Al-Fatihah itu buka. Maka kita belum lagi baca Al-Fatihah, kita kena buka dulu. Apa yang nak dibukakan? Kita melihat kita ni tidak ada. Sekalian alam ni tidak ada. Itu makna buka Al-Fatihah. Baru dibacakan. Apa nak dibaca? Bismillah. Maka kita nampak yang adanya Allah. Kita nampak Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita nampak pemurah Allah jadi semuanya. Rahim Allah jadi kecintaan Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Al-Fatihah tu buka. Bila buka, kita membaca, sambungkan dengan ayat Al-Asr, iaitu wal asr, masa, maka kita akan masukkan, bukakan masa tu. Bukakan masa tu semenjak Allah jadikan masa yang entah berantah, kita pun tak tahu bila mulanya, dan dia takkan berakhir. Tu masa je Allah jadikan. Wal asr, demi masa, maka itu pun sentiasa mengesakan Allah. Wal asr. Bayangkan setiap saat, detik, minit, jam, hari, bulan, tahun, abad sekalian alam ni masa. Masa tu tak tahu bila terjadi, Allah jadikan. Dan dia terjadi tu yang kita tak tahu bila jadinya, entah berentah berjuta tahun kita pun tak tahu. Dia sendiri esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu sendiri. Jadi dikenakan dengan Al-Fatihah, kita berdasiasat, buka kan, baru kita nampak masa ni sentiasa mengesakan Allah. Buka kan.
bukakan lagi dalam diri kita, baru kita nampak hidup kita ni sentiasa mengesakan Allah. Hidup kita masa juga sentiasa mengesakan Allah. Selagi kita mengikuti wal'as masa tu tadi yang tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, selagi itu kita berada di dalam mengesakan Allah setiap detik dan saat. Bulan, minggu, tahun. Sentiasa itulah hala tujunya mengesakan Allah. Buka. Segala yang terbuka, maka kita lihat segala yang dijadikan oleh Allah, semuanya juga mengesakan Allah. Itu kalau kita buka, kita membaca wal-as, surah al-as dengan kita mulakan dengan al-Fatihah, iaitu buka. Jadi setiap ayat-ayat Allah yang kita baca harus dibuka dengan al-Fatihah, baru Allah akan bukakan, perlihatkan apa memaknai wal-as, memaknai apa saja ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Quran ataupun di sekalian alam ini, semua adalah tanda-tanda mukjizat ayat-ayat Allah akan kita dapat baca apabila kita memulakan kepada Allah yang Maha Pembuka Al-Fatihah. Seluruh ayat Quran terhimpun di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita nak baca ayat apa? Al-Fatihah. Minta dibukakan oleh Allah, maka kita akan dapat di sisi Allah laduni hidayatullah. Allah akan bukakan apa yang dikatakan wal-as, dia akan ceritakan sekalian yang Allah jadikan masa tu berserta dengan cerita-cerita Allah. Masa mengesakan Allah berserta dengan cerita-cerita. Kalau Nur Muhammad, cerita-cerita Allah. Lahir Adam, cerita-cerita Allah. Nabi Nuh, Nabi seluruh, iblis, malaikat, semuanya cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa, dan setiap masa mengesakan setiap kejadian-kejadian, bentuk-bentuk nama-nama yang ada semuanya bersusulan dengan masa. Maka masa itu mengesakan Allah. Setiap masa itu hidup tu, setiap yang dijadikan hidup, malaikat, iblis, apa semua pun, nabi-nabi, kita semua adalah berteraskan, iaitu mengesakan Allah. Kalau tak ni nampak kita ni sentiasa mengesakan Allah, nafas kita naik mengesakan Allah, turun mengajak semua sekalian alam dalam diri kita, ada di sekian alam di luar, mengesakan Allah. Mengesakan Allah, bila kita dapat melakukan begitu, maka sekalian alam yang kita lihat juga terbuka, iaitu semuanya kita nampak mengesakan Allah. Baik iblis, baik malaikat, baik Lauh Mahfuz, di mana pun kita pergi, tetap malaikat-malaikat mengesakan Allah yang kita nampak. Tak lain. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, iaitu wal asr, demi masa, demi esa, demi sentiasa masa tu mengesakan aku, kata Allah. Aku jadikan masa aja yang belum semua manusia tahu, masa tu sendiri adalah sentiasa mengesakan Allah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pun dah sentiasa, sampai bila-bila pun penghujung orang dah masuk surga, masuk neraka, selesai, tetap masa tu berjalan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mati-mati, sentiasa mengesakan Allah. Jadi kalau kita tahu rahsia yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, apabila dia berjumpa dengan Nabi Khidir, disitulah air maul, air hayat, air yang hidup, yang tidak akan mati-mati. Dia sentiasa mohon pada Allah untuk terus mengesakan Allah, maka dia diberi Allah air hayat, air kehidupan. Dia tahu titik kehidupan ini adalah mengesakan Allah, manisnya tadi, dan tak mau lagi mati-mati. Sebab dia dah lebur, tak ada keakuan diri, mati sebelum mati, kata Rasulullah, maka dia hanya hidup, yang hidup hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang manis hidupnya tu. Sentiasa dia dah mengajakkan manusia-manusia mengesakan Allah. Manisnya tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat kepada sekalian alam, tak kira manusia ke, yang Islam tak Islam, jin ke, sekalian alam ini semua telah diberi pengakuan penyaksian
termasuk api, air, angin, tanah, semuanya bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan aku menyaksikan tiada yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, tiadalah aku. Jadi api, air, angin, tanah juga awal-awalnya telah diislamkan, telah diimani, telah diberi kalimah sakti, kalimah suci ini, dan air, api, angin, tanah itu semua menyaksikan benar bila Muhammad sendiri yang datang mengislamkan, mengimankan. Jadi semua yang di sekalian alam ni sebenarnya telah Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad telah mengislamkan ataupun telah mengimankan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Cuma kita tidak tahu posisi cara-caranya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nanti kalau saya ceritakan nanti orang marah saya. Sebab mereka belum lagi mencapai kepada penyaksian yang benar. Mereka hanya menyaksikan dengan perkataan sebutan. Tetapi belum lagi menyaksikan dengan kurniaan penyaksian yang dikurniakan mata penglihatan Allah kepada dirinya untuk menyaksikan. Hanya dia menyaksikan dengan hawa nafsu, dengan pemikirannya. Maka itu dia masih lagi berada di dalam keadaan kesyirikan. Dia menyebutnya la ilaha illallah, dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah beribu kali, tapi dia tidak menyaksikan yang ada hanya Allah kerana masih ada lagi keakuan-keakuan dirinya. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam tafsirannya, iaitu dia mengatakan inilah innal insana lafil hus. Manusia paling malang-malang manusia. Paling malang-malang, tak ada lagi kemalangan yang lebih berat adalah dia tidak dapat mengesakan Allah, menyaksikan benar-benar Allah Subhanahu wa taala dengan meminta penyaksian, iaitu kurniaan daripada Allah. Kita menyaksikan dengan penglihatan Allah, barulah kita akan nampak sekalian alam ini tidak memiliki apa-apa melainkan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua yang Allah jadikan di sekian alam ini menunjukkan bahawasanya dia patuh. Maka dia ni dihidupkan oleh Allah dan dia patuh. Bagaimana dia tidak patuh? Allah menghidupkan dia. Pastilah dia tahu hidupnya itu posisi apa yang harus Allah Ta'ala bagi skripnya untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan skrip-skrip, watak-watak, sifat-sifat yang ada di sekalian alam ini. Maka tidak tersesatlah mereka ini kerana menyaksikan dengan penglihatan Allah bahawasanya sentiasa Allah sejak dulu, awal tanpa permulaan hingga akhir, awal, akhir, zahir, batin, semua sentiasa Allah dalam keadaan dia cukup mengesakan dirinya sendiri. Kalau kita tak nampak lagi Allah mengesakan dirinya lagi, buta kita ni, malang nasib kita ni. Sebab sekalian alam ni adalah telah Islam diimankan dengan hidup yang diberi oleh Allah, berjanji iaitu dah memang menyaksikan iaitu yang hidup, yang ada, yang esa hanya Allah. Tapi kita tak tahu cara je. Maka itu harus kita meminta kepada Allah supaya kita asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan dengan penyaksian yang Allah berikan, barulah kita nampak rupanya sekalian alam ini juga menyaksikan yang ada hanya Allah. Baru kita faham. Selagi diri kita belum faham, belum kenal diri, kenal Allah, selagi itu kita tidak akan faham sekalian alam ini adalah menyaksikan iaitu mengesakan Allah setiap masa dan saat. Kita masih lagi mengatakan ini tak betul, ini betul, ini yang baik, ini tak baik, ini yang tinggi, ini rendah. Kita masih lagi tak dapat duduk di dalam keadaan menyaksikan. Kita hanya menyebut. Inilah manusia yang paling rugi, yang paling mendapat kemalangan yang berat di dunia lagi. Apatah lagi nanti bila tiba hari perhitungan. Nanti kita akan berada di dalam innal insana lafil hus. Bila di dunia lagi kita wal'as, tak dapat mengesakan Allah seperti masa, terus menerus mengesakan Allah, maka itulah. Maka dalam kita mengesakan Allah, maka itulah tempat ala tujuan, jangan lari tajuk. Ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, makrifat yang sakti-sakti, semua akan datang kepada kalian.
untuk keluarkan kalian supaya tidak mengesakan Allah. Kerana kesaktian tidak mampu untuk mengesakan Allah, melainkan orang yang diberi oleh Allah penyaksian yang mutlak di sisi Allah, menyaksikan keesaan Allah dengan penglihatan Allah, maka dia cukup, dia tak memerlukan kesaktian, dia tidak memerlukan apa-apa, dia tidak memerlukan apa pun. Cuma dia terus menerus dalam keasyikan mengesakan yang disaksikan, yang diberi penyaksian oleh Allah kepada dirinya. Dia terus duduk di dalam maqam kenikmatan yang tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang pahit melainkan manis. Disitulah bila keakuannya telah dihilangkan Allah, maka Allah memberikan penglihatan di sisi Allah, maka tidaklah jemu-jemu dia memandang keindahan dan cukup puas dia memandang. Apa pun dipandang fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Inilah maqam dia yang telah ditelanjangkan, yang telah diserahkan, yang telah dizahirkan oleh Allah, yang telah ditajalikan oleh Allah setiap masa untuk kita menyaksikan bahawa akulah yang mentajalikan sekalian alam ini. Mengapa kalian buta? Mengapa kalian menerima kemalangan yang buruk? Bila mana kalian menutupi, kalian tak mau memahami, sedangkan setiap waktu dan saat Allah membukakan pintu-pintu mukasyafah ghaibul lil fuqara Al-Fatihah, tetapi kalian masih menutup, tidak mau buka Al-Fatihah. Kamu membacanya tapi kamu tidak membukakan keakuan diri itu supaya hilang. Tapi masih lagi kalian membaca Al-Fatihah, kalian masih lagi duduk di makam iaitu terhijab, sedangkan Al-Fatihah itu terbuka, tapi kalian tutup dengan hawa nafsu, keakuan diri kalian. Maka itulah semalang-malang innal insana lafil rugi. Kalau Allah dah kata rugi, itu dah rugi sangat dah tu. Ya. Jadi janganlah jadi manusia yang rugi. Kita harus tahu hala tujuan hidup kita, seperti wal as masa tadi, mengesakan Allah. Manis tiada pahit, kata Nabi SAW. Maka janganlah ditajuk nak ilmu lain. Jangan. Kita duduk di situ mengesakan Allah, tak ada yang lebih tinggi dah. Jangan turun balik nak ambil ilmu sakti, nak ambil ilmu makrifat. Jangan. Dah sampai di situ adalah dah sampai duduk diam. Menyaksikan, duduk diam, semua dia je kita nampak. Hebat ke tak hebat pun dia juga. Nabi Isra' Mi'raj Allah, bila di depan Abu Jahal tak boleh buat, Allah punya cerita juga. Jadi mukjizat ke tak mukjizat ke, tetap dalam keadaan mengesakan Allah sebab. Ini yang manis, yang tiada pahit. Kalau digoda dengan ilmu-ilmu yang gini, ilmu nak dapat kekayaan, ilmu menunduk, ilmu apa, tutup. Asal kita dah dibukakan oleh Allah, hanya kita nampak Allah, jangan ambil sebelum Allah menyuruh kita untuk pergi ambil. Ya, walaupun datang tu malaikat, walaupun datang tu siapa pun tinggi ilmunya, tapi Allah kata jangan terus mengesakan Allah, melainkan Allah suruh ambil. Kita ambil pun dalam tetap mengesakan Allah. Bukan tujuan ambil tu kita nurunkan diri kita ke bawah. Ambil tu tetap dalam keadaan mengesakan Allah. Inilah ala tujuan sebenar yang Nabi Muhammad SAW kita hendakkan kita benar-benar mengesakan Allah hingga hilang keakuan-keakuan diri kita. Betul lah kita akan menyebut tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, barulah kita boleh menyaksikan Muhammad itu adalah penglihatan. Muhammad itu adalah menyaksikan, menyatakan hidup, menyaksikan kudrat Allah. Muhammad itu zahirkan, ya, apa yang Allah Ta'ala suruh zahirkan. Jadi betul lah kalimat itu. Betul kalimat itu. Setiap kita membaca Al-Fatihah, kita akan merasakan sekalian alam ini bertasbih, mensucikan Allah, mengesakan Allah. Sekalian alam kita nampak. Maka kita akan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya bukan kita muji, tetapi semua sekalian alam itu yang Allah jadikan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang kita banyak tak kenal lagi yang di langit dan di bumi. Allah ciptakan yang halus, yang kasar, semua yang dapat dilihat mata, yang tak dapat dilihat oleh mata kita, iaitu alam gaib, semua Allah ciptakan. Semuanya adalah
mereka ini memuji kepada Allah sentiasa. Iblis pun memuji ya, iblis memuji. Si Haji ni dah gila. Adakah iblis memuji Allah? Iya, jangan kita pandang kebatilannya, tetapi pandang siapa yang bagi watak batil tu. Siapa bagi watak batil pada iblis? Siapa bagi? Siapa bagi watak kesucian kepada malaikat? Tak ada hawa nafsu. Siapa bagi watak-watak sekalian alam ni? Jadi kita bila dah kenal diri, kenal Allah, Allah memberikan pengenalan diri Allah kepada kita, maka kita tidak buta lagi, kita nampak semuanya Allah lah dahulu. Sebab dah memang betul, semua tu daripada Allah. Ke malaikat, ke iblis bukan daripada Allah. Dia boleh gerak sendiri, boleh ke? Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tak ada yang sia-sia yang kau jadikan. Maha suci kau ya Allah. Tak ada yang batil. Baik malaikat tu pun, baik iblis sekalipun, semuanya tidak batil. Cuma kita yang tak kenal Tuhan kita bernama Allah. Kita tak menyaksikan benar-benar penyaksian yang Allah tu tadi. Ya, kita hanya menyaksikan dengan mata hawa nafsu. Kita tak menyaksikan dari penglihatan Allah. Maka nak melihat dengan penglihatan Allah, kita perlu tahu mengenal diri, iaitu kita tak pernah ada, tak pernah hidup. Jadi yang boleh melihat hanyalah Allah. Barulah dapat kita melihat dengan penglihatan Allah. Bila kita tahu kita tak memiliki hidup, tidak memiliki penglihatan, baru kita tahu yang ada hanya Allah. Bila dah yakin, hakul yakin, baru kita lihat semua juga begitu. Hal tujuannya mengesahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah para wali Allah, dia la haufun alaihim walahum ya, tak ada lagi kerisauan, kekhawatiran. Sebab dia nampak semuanya. Iblis tu nak bergerak pun Allah. Iblis nak kelip mata pun Allah. Iblis nak datang pun jelma pun Allah izinkan. Malaikat maut nak datang pun Allah izinkan. Ini terjadi, itu terjadi, baik atau buruk, itu atas izin Allah dia nampak. Jadi dia tak ada khawatir. Sebab apa pun Allah tentukan, susunkan, semuanya kita dah tetap mengesahkan Allah. Dan dia sendiri datang pun atas mengesahkan Allah. Arahan Allah, itu mengesahkan Allah. Itu tadi. Ini yang kita nak ambil faham. Kalau kita tak faham tentang keakuan diri, kita mengatakan ilmu ni wahdatul wujud. Kita kata sesat. Tapi sebenarnya ilmu wahdatul al-haq atau wujud ni sebenarnya tu ilmu yang sejati daripada Allah, daripada Rasulullah. Cuma kita tak faham, kita anggap asing benda tu. Tu tadi. Darah-darah orang yang mati yang mengamalkan wahdatul wujud, itu semuanya darahnya sendiri menitik ke bumi, melafazkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada kata ni tinggi, jangan belajar dulu yang kita ambil yang bawah-bawah, semua tertipu. Ini tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tapi dia lebih wajib daripada yang rendah. Kalau fiqh tu tinggi dah, ni rendah lagi. Awal-awal kena kenal Allah, kenal diri, awal-awal. Fiqh tu dah ke depan. Ni awal-awal kita di alam ruh, awal-awal kita dah kenal Allah, kenal diri. Kita ni tak ada, yang adanya Allah. Cerita dia semuanya. Daripada awal pun dijadikan Nur Muhammad, hingga dijadikan sekalian alam ini daripada Nur Muhammad, semua menyatakan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku jadikan engkau Muhammad kerana aku. Dan sesungguhnya sekalian alam yang terjadi ini daripada engkau, wahai kekasihku Nur Muhammad. Tingginya darjat Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad tu tak lain sifat tu dirinya juga. Bukan ada dua dirinya. Bila cerita, tak lain dalam cerita, nak dicerita apa pun, semuanya mengesahkan Allah. Berjalan wal asr, berjalan terus mengesahkan Allah. Bukan kata ada malaikat ada terganggu ni, Ya'juj Ma'juj, iblis ke Dajjal datang terganggu orang nak mengesahkan Allah. Tak, tetap juga mengesahkan Allah. Tak ada pun rasa kekhawatiran, tak ada rasa. Cuma kita ini yang tak belajar mengaji,
kenal diri, kenal Allah, risau aja. Dia rasa dia berada di dalam golongan orang-orang yang suci, dia rasa selamat. Orang-orang. Dia tidak merasakan Allah tak ada keakuan diri itu aman. Salah tu. Jadi yang betulnya tidak merasa keakuan diri dan kita hanya rasakan yang wujud hanya Allah, kita pun tak ada, itulah yang dia katakan aman. Sebab itulah dikatakan aman, berada dalam benteng tu, kata Allah. Tapi kalau ada keliling kita manusia suci, malaikat, tapi kita tak rasa aman dengan Allah, kita tetap dalam kerugian. Sebab yang Allah pandang dia adalah di dalam diri kita. Di luar kalian kita berada dengan malaikat, berada dengan apa sekalipun pun, tapi hati kita tak dengan Allah, ada keakuan diri, kita rasa aman dengan sekeliling kita, kita tak rasa aman dengan Allah, itu kesyirikan, itu kebodohan, itu malapetaka yang besar. Begitulah seseorang itu, dia datang ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani dah 300 tahun wafat, dia bermohon supaya Syekh Abdul Qadir Jilani hadir memberi nasihat. Ya, diizinkan Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jilani datang memberi nasihat. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, jangan kau panggil aku. Kau datang ke makamku, jangan kau panggil namaku. Itu je dia pesan. Kau nak, hanya engkau perlu sentiasa rasakan Allah, hilang keakuan diri. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallim, lahul mawjud. Tak ada yang wujud. Itu yang aku nak bila kau datang ke makam tu. Maka aku redailah engkau datang ke makamku. Tapi kalau kau datang ke makamku, kau memanggil namaku, maka itu akan membuatkan hatiku sakit, rosak. Dia para wali Allah yang tinggi pun mengatakan, kita pergi ke makamnya jangan dipanggil namanya, tetapi sentiasalah mengesakan Allah, maka datanglah dia. Tak payah kau panggil. Sebab engkau dah ada di dalam fat'uli fi ibadi. Allah dah masukkan kau dalam golongan orang-orang ahli ibadah, dah kenal dengan kau. Sebab Allah dah masukkan kau, sebab tergolong dalam orang yang benar-benar mengesakan Allah, tak ada keakuan diri. Kau dah termasuk, tak payah panggil-panggil lagi dah. Rasulullah sendiri sampai bila kau dah mengesakan Allah betul-betul, Rasulullah, para wali-wali Allah, sahabat Nabi, bidadari, semua ahli-ahli Allah semua dah kenal kau. Termasuk iblis pun dah kenal kau. Itu tadi. Sebab tergolong orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak ada keraguan, kita tak ada kerisauan lagi duduk di dunia, duduk di alam mana pun, kita tetap dah dianugerahi oleh Allah wal asr. Setiap hidup kita ni tala tuju mengesakan Allah, buang keakuan diri. Ini siapa-siapa tak boleh menghalangi. Kalau Allah dah bagi kurniaan ini, inilah kurniaan yang paling besar yang Rasulullah SAW nak umatnya dapat. Inilah syafaatku, kata Nabi, kalau dia dapat. Buangkan keakuan diri, mengesakan Allah je kerja. Dia selawat pun mengesakan Allah juga. Dia rindu pada Nabi pun mengesakan Allah. Dia buat apa pun mengesakan Allah. Nampak macam perbuatan dia tak mengesakan Allah, tetapi 24 jam dia mengesakan Allah. Tapi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, nampak dia solat, nampak dia puasa, tapi sekadar menahan lapar dan dahaga je. Solatnya sekadar berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kata Rasulullah. Tapi orang ini dia sentiasa wa aqimis solat, tetap mendirikan solat. Dia dah melakukan solat yang ritual 5 waktu tu berjamaah. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan nawafil, iaitu amalan sunat. 24 jam dia mengesakan Allah. Dia dapat gelaran iaitu solatan daim, iaitu solat yang berteru, asyiknya tadi. Apa tandanya? Dia punya solat tu berhasil. Iaitu dalam solat tak ada keakuan dirinya. Yang menyembah Allah hanya Allah, yang memuji Allah hanya Allah. Terbawa di luar solat, hingga kan dia nampak semua dah. Diri dia semua ni dia nampak mengatakan la ilaha illallah, menyebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Dia nampak, dia dengar, dia nyaksikan betul semuanya. Diberi penglihatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratal mustaqim. Ini yang dimaksudkan. Bersyukur kita kepada Allah yang telah membukakan Al-Fatihah, membukakan perkara-perkara ghaibu, yang perkara yang kita tak pernah tahu langsung. Allah yang bagi tahu, maka Allah yang memberitahu, bukan kita yang tahu. Perkara-perkara yang maknanya kita ni jahil, tak tahu apa. Jadi Allah lah yang membukakan Al-Fatihah itu. Barulah kita nampak siratin mustaqim, jalan yang benar. Apa jalan benar? Kita nampak sekalian hidup kita, semua kita nampak mengesakan Allah Subhanahu Taala. Jadi tidak ada kekhawatiran, keraguan lagi. Kita sentiasa tenang, di situlah tempatnya yang dikatakan aku jamin keamanan oleh Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Saya cukup sampai sini dulu. Kita minta kepada Pak Lang dan juga Syekh Latif yang lain-lain untuk memberikan lagi pencerahan insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah dan dengan rahmat, kasih sayang dan pilihan dan juga anugerah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan dan menetapkan, mengaturkan kita pada petang ini dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dan majlis mensalawati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz telah huraikan mengenai suratul Fatihah tadi, dan masya-Allah itulah tafsir yang sebenar, yang hak, huraian yang hak, yang mana suratul Fatihah seluruh Al-Quran, seluruh 6,000 lebih ayat Al-Quran tu terkandung dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu sendiri merupakan induk, ibu Al-Quran. Dan suratul Fatihah itu sendiri pula terkandung pula dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan terkandung pula dalam huruf ba dan huruf titik. Yang mana huruf titik yang kita nampak, ada yang kita tak nampak, dan itu adalah merupakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul yaqin. Dan kita buangkan keakuan diri. Kita isbatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengesahkan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri dengan sebenar-benar pujian. Jadi segala yang kita nampak adalah tajalli daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita Allah SWT kurniakan karamah. Tadi diuraikan oleh Ustaz juga, yang kita kata bukan kelebihan ataupun bukan keramat dan sebagainya, tapi adalah kemuliaan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sentiasa meleburkan dirinya, meleburkan tak ada diri dan tak ada segala-galanya. Sebenarnya ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ada di makam tu, kita dapat amaliahkan kehidupan kita dalam makam tu, maka Allah SWT akan kurniakan kemuliaan. Sebagaimana Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami muliakan anak Adam ni adalah semata-mata kerana mereka tu mentauhidkan Allah SWT, meleburkan keakuan diri dan mengisbatkan kebesaran Allah SWT. Ya, itulah kita nak makamkan dalam kehidupan kita 24 jam, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali, sama ada kita dalam keadaan beribadah, dalam bekerja dan sebagainya, dan dalam keadaan menerima ujian dan sebagainya. Jadi kita sentiasa mengesahkan Allah SWT. Sentiasa kita rasa
Semuanya daripada Allah SWT. Bukan, tidak ada sedikit pun sebesar zarah pun daripada skrip, daripada rencana kita. Tapi semuanya adalah rencana, skrip dan juga perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi alhamdulillah sedikit perkongsian lah pada petang ini, insya-Allah. Saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di sini. Allah Ta'ala mentajalikan diri kita, tak lain nak mentajalikan diri Dia yang Maha Esa. Kehadiran yang dikatakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diri Dia yang menyatakan kehadiran itu. Diri Dia yang menjemput dan sebagainya. Tak lain, Dialah semua, Dialah. Tak ada kita. Itu yang kita nak masukkan ke dalaman kita ni, dalam rohaniah kita ni, qalbun kita ni di situ. Jangan masukkan diri kita itu. Itu dikatakan hala tuju kita la ilaha illallah, nafi betul-betul. Itulah yang dikatakan di bersiasat tu. Kita ni, saya nak cakap, bukan saya cakap saya pandai ke, saya pun tak tahu apa ni. Yang Allah Ta'ala letakkan. Kita ni bila diajar, dididik oleh Allah SWT, menerusi pembimbing rohani, nak mentalkinkan kalimah la ilaha illallah ni. Bila kita, saya nak cakap kesedapan ya, nak sama-sama cerita ni, kesedapan ni, sama-sama dapat kita sama-sama kita rasa, insya-Allah. Bila kita ditalkinkan la ilaha illallah ni, lepas tu kita amaliahkan dalam kehidupan harian, nanti dia akan pasti pasti kita akan dapat yang dikatakan al-mukasyafa ghaibul fuqara. Allah Ta'ala akan buka perkara-perkara gaib, yang kita tak tahu apa semua ni, bukan. Tapi yang penting penafian diri itu yang paling penting. Kita ni jangan nak mengaku-mengaku. Kita ni daripada muda, daripada lahir sampailah kita belajar darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, sampailah remaja. Kita tak nak menghala tuju ni. Tak nak menghala tuju yang ni, yang belajar mengenal diri, mengenal Allah ni. Saya sendiri pun sama juga. Kalau belajar basic sekolah agama, ustaz ajar ni ilmu apa, hukum akal dan sebagainya, tak apalah. Tapi dan selepas daripada itu, kita lah kena cari. Allah Ta'ala bagikan kita akal fikiran untuk kita cari guru pembimbing rohani, nak bimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ustaz, kalau siapa-siapa pun, pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang mengajar di masjid, di mana universiti ke apa ke, universiti paling hebat kat dunia ni, mana lagi yang paling hebat? Kau tak hebat lagi, tu hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang maha hebat. Itu kita nak nombor satu yang itu lah tu, yang dah lama kita tutup ni. Itulah. Mana ada orang yang boleh nak ajar. Kalau contoh saya nak beritahu kan, kita tahu tentang repair handphone kan, itu yang repair handphone. Tapi kereta kita rosak kan, tak boleh start, kita nak jumpa ke yang pakai handphone ni? Nampak tak? Macam tu lah saya cakap. Hati kita rosak, akidah kita rosak, kita nak jumpa ustaz yang mengajari surau masjid yang tak tahu benda ni, kenal diri, kenal Allah. Minta maaf saya cakap. Bukan semua ustaz dan bukan semua pengajar yang nak mengajari, dia ni tahu tauhid ni. Tak, belum tentu lagi. Dia mesti ada mursyid arif billah yang mengajar ustaz tu sendiri. Lepas tu dia bawa amaliahkan dia boleh bawa dalam kehidupan harian ni. Lepas tu dia boleh bawa didik yang siapa yang nakkan Allah SWT ni. Sekurang-kurangnya gitu. Tapi dah lama kita tinggal benda ni. Kan? Saya research, saya belajar, saya research. Saya belajar 2008 lagi saya belajar, saya research. Jatuh bangun saya munafik apa semua ada lah. Semua masuk, baru kita tahu, ya Allah, banyak betul aku punya silap. Baru kita tahu kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, baru kita tahu silap ni.
Kalau kita tahu perjalanan alam akhirat, contoh kita belajar dekat kitab dan sebagainya. Kalau kata kedatangan Imam Mahdi, lepas tu dan kedatangan inilah, maksudnya gitu, akhir zaman ni kan. Jadi sekarang ni kita nak Nabi cakap makanan tu dia kena apa? Kena prep dia, kena preparation ni selama setahun. Berapa banyak makanan yang kita nak letak dalam rumah kita selama setahun ni? Berapa banyak? Sekadarnya saja lah tu cakap. Tapi prep apa yang Nabi cakap? Preparation dalaman ni. Kau kena prep dalam ni. Preparation dalaman ni. Kenal diri, kenal Allah. Baru ke depan macam Syazir beritahu tadi. Kita Dajjal datang ke, siapa datang ke, Yajuj Majuj, kita nampak tu semua cerita-cerita Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak risaukan. Sebab dia dalaman dia tu dah meyakini, mengimani la ilaha illallah tu di situ. Apa pun nak berlaku tu, sampai dia katakan karomah tadi tu, karomah. Bukan kita nakkan karomah, tapi dia yang datang. Ilmu-ilmu yang tadi tu kan, berhati-hati kita kan. Seperti yang dinasihat tadi. Berhati-hati kita. Saya dah jumpa dah. Saya dah jumpa dengan yalah, saya nak cakap lah sikit saya cakap. Jumpa, dengar sama-sama dengan kita, sama-sama dengan kita ni kuliah. Talk ni, datang sekali je datang. Lepas tu datang berita, ya Allah Ta'ala titipkan di situ kan, kita WhatsApp dia apa dan sebagainya, kasih sayang kita kan. Rupa-rupanya dia ambil ilmu lain rupanya. Nampak tak? Apa arah tuju dia sebenarnya? Sebenarnya arah tuju hidup kita sebenarnya mengesahkan Allah sebenarnya. Ini bawa je. Dia tak tahu, saya tak tahu nak cakap macam mana kesedapan dia ni. Dia dah tinggi dah. Dia dengar sekali tu sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi ketinggian dia dah. Dia dah ke depan dah. Tapi bila dia ambil ilmu lain, dia reverse ke belakang. Saya cerita ni apa yang berlaku dengan diri saya. Saya pernah ambil benda macam tu. Tapi saya minta juga nasihat kan, daripada pembimbing rohani. Macam mana? Kita bermalu di hadapan guru. Dia kata, kau dah ke depan, tapi kau dah ambil apa universiti ijazah, tapi kau ambil macam tu, kau dah ghostan dah. Kau dah reverse ke belakang dah. Macam tu gitu. Maksudnya gitu. Ini cakap ni penting benda ni. Penting nak bawa kehidupannya. Jadi sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita ni, pagi, petang, siang, malam kita ajakkan. Jangan streskan diri kita. Susahlah ilmu ni, susahlah. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita mati pun dekat alam barzah, kita cium tanah, tiba-tiba Allah Ta'ala akan masuk balik roh kita cium tanah tu, cium tanah. Saya kebumikan makcik saya kan, letakkan di situ. Jadi kita kena sama-sama lah, kita kena sama menghayati benda tu. Kita cium tanah, dicium tanah tu, macam mana kita nak, kalau kita tak ada benda ni macam mana? Macam mana caranya? Macam mana? Masalah kita nanti. Jadi sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita ni. Tak susah dan tak senang pun. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi banyak lagi yang dikatakan kekafiran dalam diri kita ni yang kita tak settlekan. Kita takut yang lain. Macam mana aku nak hadapi, saya pernah dengar, macam mana aku nak hadapi hari zaman ni, ya Allah, takut yang tu dulu, mana boleh. Kalau kita dah belajar benda ni, mana tak, dia tak boleh takut benda tu yang tu, dia kena takut ni, ada keakuan diri dia takut. Apa pun yang berlaku, ini bukan cakap je, ni alami sendiri ni. Kan? Dia takut hari zaman ni, takut macam mana. Yang penting ni Imam Mahdi dah tahu macam mana. Yang penting yang dalam ni Mahdi, kalau cerita Mahdi dulu ni dalam. Jangan takut yang lain. Takut macam ni, macam mana digital ni, macam mana kita nak prep macam mana ni. Tak payah, ni kenal diri, kenal Allah dulu ni yang penting. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tu saya tegas di situlah. Sebab dia akan berlaku kekafiran kalau benda tu masuk. Kan? Kita tengok ada kita nak ikut dia orang ke? Kan? Digital Dajjal ni. Kita nak ikut dia orang ke? Mana boleh. Aku tak ikut. Kan? Kita ikut apa aturan yang Allah Ta'ala letakkan macam mana pun. Itu yang penting tu cakap. Itu jangan risau. Risau yang ni dulu ni. Ni. Ada kekafiran dalam diri kita, kita risau yang tu. Itu yang penting. Yang lain jangan risau dulu. Ni yang penting, yang nombor satu risau. Ada aku amat risau. Rasulullah SAW menggelagak, mendidik ni. Menggelagak dia. Ada keakuan diri ni. Tu. Kita tak ikut yang tu ke? Kenapa kita lari tajuk? Kan? Tu yang penting. Tegas betul. Asyirah wal kufar betul-betul. Saya sama-sama. Saya pun sama-sama. Bukan saya cakap saya lepas.
akan datang benda tu, kita sama-sama Allah Ta'ala sendiri yang kita tak nampak. Saya tak tahu, saya tak buat apa pun. Bukan tak buat apa, saya duduk saja, bukan. Maksud saya kita nampak kebesaran Allah tu, Allah Ta'ala yang buat. Nak datangnya, tup dia bagi. Tup dengan pedang. La ilaha illallah tu dia. Tu. Itu kita nampak kebesaran Allah. Kita tak nampak lagi ke Allah yang binasakan diri kita tu? Tak nampak ke? Tak apa. Proses lah, proses. Proses dan bertindak. Ini dia. Proses dan bertindak. InsyaAllah sama-sama kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih lagi diberi nafas untuk mengisahkan dia terus. Hala tuju hidup, sentiasa mengisahkan Allah. Allah nombor satu. Itu yang sentiasa diperingatkan pada diri, ya, diperingatkan oleh guru mursyid. Bila berceritakan tentang keesaan, hanya dia sahaja yang ada. Jadi saya teringat tadi Syekh Aziz ada beritahu tentang Saidina Ali. Bila sesiapa memandang beliau, maka akan memandang wajah Allah. Jadi Saidina Ali bukanlah Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wajah Allah? Jadi kalau dululah, sebelum saya belajar kenal diri, kenal Allah, sebelum belajar ilmu ni, jadi saya bila ditanyakan soalan ni, boleh tak nampak Allah? Boleh nampak wajah Allah? Pasti saya akan kata tidak. Sebab perkataan laisa kamitslihi syai'un. Jadi dia tak akan sama. Jadi mustahil untuk lihat Allah. Tapi bila dah belajar kenal diri, kenal Allah, rupanya kita boleh nampak Allah. Jadi nampak Allah tu macam mana? Adakah kita nampak seketul seperti makhluk yang lain, ada bentuk? Bukan. Jadi yang dimaksudkan dengan wajah Allah ialah bila kita lihat sahaja makhluk, contohnya kipas, kita tengok di sebalik kipas tu siapa yang buatnya. Jadi kita akan nampak bahawa kita tahu bahawa besi itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Kalau bahan tu daripada plastik, plastik itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan nampak Allah. Bukan nampak bentuk Allah, tapi di sebaliknya siapa yang menjadikan. Juga sama juga kalau kita tengok pokok. Bila kita tengok pokok, kita akan nampak wajah Allah. Jadi sekalian alam ini menunjukkan wajah Allah. Sebab bila kita dah belajar, kita tahu di sebaliknya adalah siapa yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi bila Allah menciptakan sekalian makhluk, itulah wajah Allah, pengenalan Allah. Dia nak memperkenalkan diri dia, iaitu melalui makhluk-makhluknya. Jadi itulah bertuah bagi siapa yang belajar kenal diri, kenal Allah. Sebab bila kita betul-betul kenal, tidak ada keraguan, tak ada was-was lagi. Jadi berlatihlah, carilah guru mursyid, kemudian ilmu-ilmu tu amalikan setiap hari, setiap saat. Jadi insya-Allah ilmu tu akan menyebabkan kita rasa seronok. Sebab tak ada ragu-ragu lagi, tidak ada kebimbangan lagi. Kalau dulu berpecah-pecah ilmu ni, tak nampak di mana letaknya Allah tu. Kita nampak makhluk, kita nampak banyak, kita perhatikan yang banyak, tapi kita tak perhatikan yang satu. Itu rugi kalau kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Jadi bagi siapa yang masih lagi belum mencari, carilah cepat, ya. Sebab setiap saat berlalu bermakna kerugian yang akan masing-masing dapat. Itu sahaja yang perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teringat saya kisah
masa PKP hari tu. 2019 kan? 2020. Masa tu PKP, lepas tu cerita banyaklah cerita persediaan apa semua ni, jadi kemunculan Imam Mahdi apa semua. Lepas tu diewakan lagi dengan bekalan makanan tak ada apa semua. Masa tu semua panik. Ramai yang panik ni, panik pasal makanan lah, takut kebuluran. Termasuklah kami juga. Jadi dengan kata air tak ada apa semua, nanti blackout semua tu, takut sangat masa tu. Dah lah, kami ni duduk rumah bertingkat lah kat KL ni, rumah bertingkat. Sumber air ni memang orang kata mengharapkan 100% kepada kerajaan. Jadi masa tu kami buat persediaan jugalah sikit-sikit. Lepas tu duduk bincang-bincang, kata ni nanti kalau tak ada air, nak buang air besar macam mana? Lepas tu nak buang kat mana? Lepas tu nak kumpul, nak cari kertas, paper lama, persediaan tu lah. Jadi masa tu fikir yang tu saja. Kelam kabutnya rasa macam masa tu. Fikir macam tu lah. Fikir. Kadang-kadang rasa macam lucu bila teringat sekarang, bila dah belajar ilmu ni, rasa ya Allah Akbar. Rasa kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Takut yang orang kata sampai tak tidur malam lah. Tapi bila belajar ilmu ni, lama-lama kita rasa macam tak fikir apa langsung. Fikir Allah, kita minta Allah urus diri kita saja. Jadi yang lain-lain tu Allah dah tunjuk jalan. Tak kita kadang tak perlu nak merancang pun. Jadi bila belajar ilmu ni, alhamdulillah, ilmu mengenal diri, untuk membuang sifat keakuan, untuk meleburkan rasa keakuan dalam diri ni, dan apa-apa kita kembalikan kepada dia. Alhamdulillah, lama-lama rasa macam hidup ni semakin tenang. Dan Ustaz pun selalu menegaskan, kita jangan hidup dalam tenang, jangan rasa tenang bila dapat kebaikan je. Bila baik rasa tenang je, bila diberi ujian rasa macam susah pula. Jangan macam tu. Jadi kita duduk dalam keadaan baik ke, buruk ke, ada bencana ke, ada nikmat ke, kita rasa tenang je lah semua itu. Dan seperti mana yang saya faham, kita ni orang yang belajar ilmu ni, sebelum sampai tahap untuk mendapat cinta Allah ni, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama ni orang yang orang yang takut neraka. Buat amal ni sebab takut azab neraka dan untuk dapatkan syurga. Jadi rajinlah buat amal ni sebab nak dapat syurga lah, nak dapat imbalan tu. Tu belum sampai kepada tahap cinta Allah lagi, belum dapat lagi. Jadi bila belajar ilmu ni, insya-Allah kita akan melalui prosesnya, dan kita mudah-mudahan diberi rasa yang paling tinggi sekali, iaitu mendapat cinta Allah. Mendapat cinta Allah ni dengan cara sampai memakrifatkan semua pada Allah. Tengok bangunan tinggi, teringat Allah. Tengok laut yang luas, teringat Allah. Tengok gunung ganang, teringat Allah, hebatnya Allah. 24 jam berkehidupan dengan Allah SWT. Yang itu yang kita nak. Jadi ilmu ni belajar mengenal diri, mengenal Allah ni untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT dan berkehidupan dengannya 24 jam. Itu saja perkongsian saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucap oleh sahabat-sahabat, teman-teman kita semua, daripada Pak Lang, Syekh Latif, Saripah Sadia dan juga Puan Rozi, semuanya daripada Khatir Rabbani, semua daripada kalimat-kalimat kudus, perkataan yang suci yang mereka telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyaksian, di mana apa yang disebutkan tadi, penyaksian yang sebenar-benar penyaksian, iaitu melihat dengan penglihatan Allah. Kita tak merasa kita melihat,
maka penglihatan itu akan diberikan oleh Allah, maka kita melihat benar-benar seperti mana penglihatan Allah ini tidak ada yang terhijab, maka kita terhijab, kita tak nampak lagi sekalian alam ini yang Allah jadikan, tetapi kita menyaksikan yang menjadikan sekalian alam. Mana kita tidak buta lah lagi. Sebelum ni kita kalau tak belajar, kita melihat macam-macam. Kita sebut juga nama Allah, menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dah apa benda dah kita punya makrifat. Apabila kita Allah tu berkehendak mengurniakan kepada kita, tandanya Allah tu sayang kepada kita. Bukan amalan kita hebat, kita ni tak layak, tapi Allah tu sayang yang membukakan pintu-pintu yang kita ni tak pernah tahu pun. Tak tahu apa. Fakir ni bukan kata harta, segala-gala semua tak ada. Penglihatan tak ada, hidup tak ada, dengaran tak ada, kuasa tak ada, kudrat tak ada. Tu fakir nama dia. Jangan sedap-sedap nak pakai nama Al-Fakir, tapi masih ada keakuan diri lagi. Jangan salah faham. Al-Fakir ni gelaran dia tinggi. Selagi kita tak jumpa guru mursyid, tak faham kita fakir ni. Dalam keadaan kita kata kita fakir, dalam keadaan tu juga kita merasa ada keakuan diri. Tak betul tu. Dia bukan semua orang boleh pakai Al-Fakir tu. Kalau dia tak betul-betul orang ahli Allah haripin bila, takut dia nak pakai. Itu pun orang arif bila pun dia bukan nak pakai, orang dah gelar dia gitu. Dia seolah-olah Allah Ta'ala yang sendiri gelarkan dia. Macam Musa kalamullah, Isa ruhullah. Bukan Nabi Isa yang nak, tapi itu seolah-olah Allah yang memberikan gelaran. Allah Ta'ala kata wa rafa'na laka dzikrak. Allah akan tinggikan laka dzikrak. Nah, itu nama-nama sebutan kita. Sebab bila kita buang keakuan diri, buang nama kita, buang perangai kita, buang tak ada, barulah Allah Ta'ala rafa'na laka dzikra, tinggikan nama sebutan. Dan apakah sahaja yang kita sebut, semuanya berlandaskan mengesakan Allah. Itu kata wa rafa'na, Allah dah mulia, bukan kita ni hebat, Nabi Allah mulia. Gitulah kesungguhan tu tadi, betul-betul orang yang betul-betul berjuang, berjihad lawan hawa nafsu tu. Bukan kata senangnya si Ajih ni cakap, ya. Masa senang kau nampak. Susah je tu Nabi SAW sebelum nak sampaikan ni. Lahir-lahir bapak dah tak ada. 6 tahun nak masuk 7 tahun, ibu dia Aminah meninggal pula. Dan macam-macam ujian yang berat-berat, yang tak ada ujian yang lebih berat, melainkan ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Allah tempa betul-betul dalam hidupnya adalah Allah je, tak bergantung pada yang lain. Begitu sekali. Jadi gitu. Kita betul-betul nakkan Allah, betul-betul nanti Allah akan tempa kita. Jangan takutlah orang lari pada kita, orang fitnah kita, orang macam-macam nak kita. Cakap kita macam-macam keluarga lah, tu lah, tu. Jangan risau, tu semua itu Allah Ta'ala punya tempa tu untuk kita nak dibagi tadi pencapaian ke situ. Allah Ta'ala punya tempa. Ya, alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat lagi terus diberi kekuatan iman untuk mengesakan Allah yang terdahulu sebelum ni, dan juga keimanan mengesakan Allah, keyakinan tu tadi Allah tambahkan lagi. Setelah keimanan yang Allah keyakinan mengesakan Allah, Allah tambah lagi, dan kita tak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah atas kita mengesakan Allah ni tadi. Kita tak tahu nikmat-nikmat yang besar lagi yang Allah Ta'ala nak kurniakan. Itu yang manisnya tadi Rasulullah kata, orang yang benar mengesakan Allah, beruntunglah. Jadi orang-orang yang tak ambil pelajaran daripada orang ni, dipanggil tadi Allah Ta'ala kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yasin. Ikuti, siapa yang tak ikut dia rugilah. Allah suruh ikut, kita kata nak bangkang lagi, nak sijil, nak tauliah, nak tu, saya pun tak faham.
Allah sendiri kata dalam Yasin. Orang yang tak ada mau imbalan apa, betul-betul nak ajak kita, betul-betul macam mana Rasulullah pun nak ajak, iaitu tak mau imbalan, tak mau kedudukan, bukan nak jadi nak ganti Perdana Menteri ke, nak jadi wakil rakyat ke, nak jadi imam kat masjid ke, surau ke, tak ada niat dia apa-apa pun. Nak didapat kedudukan orang ramai anak murid, tak ada dalam hati Nabi gitu. Nabi dalam hati adalah ngajak kita supaya dapat Allah Taala manisnya. Tu manisnya mengesahkan Allah, itu je tu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran yang mana kerja Nabi ni sentiasa memberi rahmatan lil alamin, tu pangkat yang paling tinggi. Mana pun dia pergi, dia nak ngajakkan tadi iaitu memberi rahmat. Bukan apa tu rahmat? Ngajak supaya semua manusia ke tak manusia ke mendapat rahmat. Apa rahmat tu? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pijak bumi, bumi akan bersyahadat. Nabi SAW. Tu kerja dia. Rahmat. Pokok-pokok merasakan, mengesahkan Allah. Segembiranya bila Nabi lalu aja. Sekalian alam ni mendapat rahmatan lil alamin, cahaya pancaran untuk mengesahkan Allah. Jadi semua makhluk-makhluk Allah disuluh jelas dapat menyaksikan Allah langsung mengesahkan Allah. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, awal, akhir, zahir dan batinnya kita kenal. Bukan Muhammad yang 1400 tahun lebih itu aja. Yang dalamnya, yang awal, yang akhir, zahir dan batin. Tak lain, itulah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Marilah kita kembali, jangan tunggulah lagi. Seperti mana yang diucapkan tadi oleh Puan Sarifah Sadiah, jangan tunggu lagi. Kalau kita tunggu, masa yang kita ada adalah dalam kerugian. Terlepasnya masa tu tadi, kita tak dapat mengesahkan. Masa tu mengesahkan Allah, tapi kita terlepas tak kenal, kita tak dapat mengesahkan, ruginya. Innal insana lafil rugi. Kalau Allah dah kata rugi ni, tak adalah untung. Dunia seisinya kau dapat pun tetap rugi juga. Kalau Allah dah kata kau tu rugi, rugilah. Jadi yang untungnya mengesahkan Allah 24 jam sedar itu je. Tak ada yang lebih. Kau hebat kalau ada apa ni kesaktian tu kan, kau ada apa pun, kedudukan kau tinggi, agung, raja cuma, tapi tetap engkau rugi kalau engkau tak dapat mengesahkan Allah. Masa engkau tu satu saat tu kau habiskan berlalu dengan tak mengesahkan Allah, rugi. Innal insana lafil hus illal ladzina amanu. Siapa yang kenal aku, melainkan aku bersumpah innal ladzi, yang betul beriman kepada aku, mengesahkan aku. Dia tu. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih perhatian semua kepada pendengar YouTube. Terus amaliakan sami'na wa ta'na. Jangan mendengar daripada perkataan saya, melainkan daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun semua daripada Allah, bukan daripada saya semua. Maka siapa yang dengar akan menjadikan sami'na, akan Allah bagi ketaatan. Kalau dengar daripada perkataan saya, tak akan dapat membawa ketaatan. Jadi perkataan ni, kalam ini kalam suci daripada Allah SWT. Kita dengar benar-benar daripada Allah, kita mendengar dengan pendengaran Allah, maka kita akan merasa kelazatan, kemanisan iman dalam kita mengesah, mentauhidkan Allah, dengan mengagungkan Allah SWT. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.